Sebab tu kata ulama, kalaulah kita ni mendapat harta warisan daripada keluarga kita, ibu, ayah dan sebagainya, maka tanda kita ni anak yang soleh, anak yang baik, yang berterima kasih, mengenang budi. Kita tetapkan satu bahagian, 20% ke 10% ke, untuk kita wakafkan, dan kita niatkan pahala tersebut kepada si mati. Kita niatkan kepada si mati. Kita dapat manfaat dunia. Orang kata kalau harta pusaka ni harta bergolek lah, durian runtuh. Kalau banyak-banyak, kalau sikit-sikit. Mana tanda kita mengenang budi. Kita kena hadiahkan kepada mereka. Perlu buat tanda berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Ya Fattah ya Alim wa bika nasta'in. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma, amma ba'd. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya. Pada malam ni kita dapat bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya kita dapat melapangkan masa beriktikaf di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja mereka yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ialah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, dan mudah-mudahan mereka inilah golongan yang mendapat petunjuk. Begitu juga di dalam sirah, kisah-kisah para sahabat. Para sahabat berkata, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunanan huda." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami jalan-jalan hidayah, jalan-jalan petunjuk. Wa inna min sunanil huda, dan sebahagian daripada jalan-jalan hidayah dan jalan-jalan petunjuk itu as-salatu fil masjidil ladzi yu'adzana fih. Salat di tempat mana, di masjid yang dilaungkan azan padanya. Lau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum. Kata sahabat, kalaulah kamu meninggalkan sunnah nabi kamu, la dalaltum, pasti kamu akan sesat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan umat Islam pada hari ini terletak sejauh mana keyakinan umat Islam terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana terletak kepada keyakinan umat Islam terhadap apa-apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk meyakini perkara ni, maka bukan satu perkara yang mudah, tuan-tuan. Kita lihat golongan-golongan yang telah berjaya, iaitu golongan-golongan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Zaman mereka itulah sebenarnya zaman kegemilangan Islam. Zaman Islam disebarkan. Kita boleh bayang tak macam mana mereka boleh menyebarkan Islam.
mereka boleh menyebarkan Islam dalam keadaan mereka yang serba kekurangan. Dan Islam itu tersebar. Dan begitu sekali bersama mereka itu ada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak lain dan tidak bukan kerana keyakinan mereka kepada Allah. Kuasa-kuasa besar tunduk kepada mereka, jatuh di bawah tapak kaki mereka. Tidak lain dan tidak bukan kerana keyakinan mereka terhadap apa-apa sahaja yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah umat pada hari ini ialah tidak yakin. Tidak yakin kepada hadis, tidak yakin kepada Al-Quran, tidak yakin kepada kehidupan selepas mati. Ini masalah sebenarnya. Jika sekiranya umat kembali kepada yakin yang benar, yakin yang betul, sebab kita hari ini tuan-tuan, kita lebih meyakini dengan perkara yang zahir, benda yang nampak, manfaat yang dekat. Itu yang kita yakin. Duit, pangkat, harta, itu yang kita yakin. Kenapa? Kerana manfaat dia segera dan dekat. Manusia ni suka kepada perkara ni. Tapi perkara hak tak nampak, dosa, pahala, azab kubur, syurga, neraka, mahsyar, mizan, sirat, ganjaran pahala yang berkekalan, ini susah sangat. Susah sangat tuan-tuan. Kalaulah semua orang yakin tuan-tuan, insya-Allah masjid ni penuh. Sembahyang subuh ni macam sembahyang Jumaat. Kalau semua umat Islam yakin. Tapi sebab lemahnya keyakinan tersebut, maka amalan-amalan agama ni tidak dianggap besar, tidak dianggap hebat. Kan? Bila kita katakan siapa, contohnya lah, di dalam dunia ni media-media dunia sekarang ni tuan-tuan, mereka ni suka menutup apa-apa sahaja tanda-tanda yang nak menunjukkan tentang kebenaran Islam tu, tentang kegemilangan ataupun kehebatan Islam ni, mereka akan tutup serapat-rapatnya. Kerana mereka tak nak umat Islam ni tahu sejarah. Umat Islam ni memiliki sejarah yang hebat sebenarnya. Mereka tak nak tahu. Kan? Petang tadi saya jumpa Tuan Guru Maulana Johari berbual-bual. Kan? Seronok berbual dengan ulama ni, bila kita berbual dia, kita dapat istifadah kan. Supaya keyakinan kita bertambah. Kan? Beliau cerita ada dua kisah. Satu kisahnya kan, bila kita katalah siapa yang mula-mula jumpa benua Amerika. Benua Amerika tu siapa jumpa mula-mula? Kan? Kalau kita baca buku ni, mana Columbus lah. Betul tak tuan-tuan? Tetapi beliau cerita, beliau ada kenal seseorang, orang Islam, tapi nama dia Mak Saleh, orang putih semua, jadi orang tak tahulah dia ni Islam. Tapi dia ni Islam, Muslim. Dia kerja cari gali dekat benua Amerika, kawasan Alaska dan sebagainya. Satu hari dia cari gali tu, dia jumpa satu fosil. Satu orang lelaki kan, yang mana berpakaian pakaian orang Arab kuno. Bersama dia ada kuda dan ada unta. Kan? Jadi dia telah kaji. Dia tengok ini mayat dia masih cantik, elok. Jadi daripada mana lelaki ni? Macam mana unta kuda boleh sampai dekat situ? Jadi dia kata kemungkinan dia melalui Siberia, Rusia. Bila musim sejuk tu kan, laut tu jadi ais, dia akan merentas terus masuk ke benua Amerika. Jadi di situ apa yang dia jumpa? Fosil tu telah dikaji, tengok DNA dia adalah DNA orang Arab yang berusia 1400 tahun. 1400 tahun. Tapi berita ni memang ditutup, tidak akan diceritakan. Makna dia, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Boleh tak kita bayangkan bagaimana sesungguhnya para sahabat Nabi ni, mereka ni dah sampai ke Amerika dulu dah untuk sebarkan Islam. Kan? Begitulah juga Tuan Guru Maulana ada cerita satu orang sahabat dia, kan panjanglah kisah dia, yang kerja cari gali, dia telah masuk Islam lah. Asal dia bukan Islam, dan Muslim, dia masuk Islam. Lepas tu dia bersama-sama UNCR. UNCR ni satu pertubuhan antarabangsa lah, mencari gali fosil. Dan atas sikit daripada Bosnia tu, dia jumpa satu fosil. Satu orang lelaki Arab naik kuda dengan kuda dia sekali, dan jumpa satu surat, macam satu shuttlecock tu, dalam tu ada surat. Dia ni baru masuk Islam, tapi dia rahsiakan keislaman dia, dan dia tahulah bahasa Arab sikit-sikit. Buka dalam shuttlecock tu, ada tulis apa? An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila Abi Musa. Jadi makna dia, lelaki tersebut yang dijumpai itu, siapa dia? Sekurang-kurangnya kalau dia bukan sahabat Nabi, dia ni adalah tabi'in. Kalau bukan sahabat, dia tabi'in. Zaman bila? 1400 tahun dulu. Mungkin dia nak hantar orang, hantar utusan, kan? Tapi berita-berita seperti ini ditutup serapat-rapatnya, tak boleh nak disebarkan. Jadi kita lihat bagaimana pada zaman tersebut, tuan-tuan, umat Islam ni begitu semangat, begitu, dan bersama mereka ni ada bantuan Allah, begitu untuk menyebarkan Islam. Dia tidak ada apa melainkan kerana keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan mereka terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keyakinan inilah yang mana seharusnya diusahakan dalam diri kita, dalam diri masyarakat kita, dalam diri seluruh umat. Apabila kita meyakini, kita yakin, insya-Allah tuan-tuan, semua masalah kita masalah umat pada hari ini akan selesai. Bila kita ada apa-apa masalah, kita kembali kepada Allah. Allah SWT yang memberi masalah, Allah yang akan menyelesaikan masalah. Dunia ni tempat ujian. Jadi pada hari ini kita akan baca satu hadis fadail, mereka yang mendapat pahala secara berterusan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi 'ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu aw mushafan warasahu aw masjidan banahu aw baitan libni sabil banahu aw nahran ajrah aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu min ba'di mautih. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan dan kebaikan akan sentiasa sampai ganjarannya kepada orang mukmin. Amalan dan kebaikan akan sentiasa sampai ganjarannya kepada orang mukmin selepas dia mati. Adalah ilmu yang dia pelajari dan ia sebarkan. Mempelajari ilmu, kemudian setelah mempelajari ilmu, kita sebarkan ilmu tersebut. Seterusnya anak yang saleh yang dia tinggalkan. Anak saleh yang dia tinggalkan. Dan mashaf Al-Quran yang dia wakafkan. Atau masjid yang dibinanya.
atau rumah untuk para musafir, atau terusan yang dia alirkan, atau sedekah yang dia keluarkan daripada hartanya ketika dia sihat atau ketika masih hidup, dan akan didapatinya selepas kematiannya. Maknanya dia selepas mati, pahala itu akan jari, akan mengalir, akan terus masuk ke dalam kubur. Sebab tu kata ulama, kalaulah kita ni mendapat harta warisan daripada keluarga kita, ibu, ayah dan sebagainya, maka tanda kita ni anak yang soleh, anak yang baik, yang berterima kasih, mengenang budi. Kita tetapkan satu bahagian, 20% ke 10% ke, untuk kita wakafkan, dan kita niatkan pahala tersebut kepada si mati. Kita niatkan kepada si mati. Kita dapat manfaat dunia. Orang kata kalau harta pusaka ni harta bergolek lah, durian runtuh. Kalau banyak, kalau sikit, sikit. Mana tanda kita mengenang budi. Kita kena hadiahkan kepada mereka. Perlu buat. Tanda berterima kasih. Buatlah apa. Kita beri kepada sekolah tahfiz untuk apa-apa kerosakan pembinaan. Wakafkan Al-Quran. Buat masjid ke. Kan, beli tanah wakafkan buat masjid. Apa-apa saja. Banyak. Zaman sekarang ni tuan-tuan, peluang untuk sedekah, untuk infak ni terbuka luas. Cukup banyak. Tapi akan sampai satu masa nanti, di akhir zaman, apabila orang Islam perintah dunia, di zaman Al-Mahdi, waktu tu apabila orang Islam memerintah dunia, harta ni berlimpah ruah, Allah bagi. Orang Islam jadi kaya. Al-Mahdi ni duit begitu banyak ni, dia tak simpan. Pemandangan dia agih-agihkan. Sampai satu masa, orang-orang yang simpan harta ni mencari-cari orang yang nak terima zakat. Tak ada orang nak terima zakat. Bila dia nak bagi zakat, semua tak mau terima. Kata, kami tak boleh terima sebab kami pun kaya orang. Nak bagi zakat, pergi cari orang lain. Kalau dia jumpa orang boleh terima zakat tu, syukur sangat. Itulah. Waktu tu, nak infak tu dah susah. Tapi zaman sekarang ni tuan-tuan, sebagaimana kita ada kemampuan, kita infakkan. Kenapa? Di situ ada banyak ganjaran yang kita akan dapat, insya-Allah. Kita kena yakin. Sampai satu masa nanti dah tak laku lah. Maka berbalik kepada tanda-tanda orang yang berterima kasih, ialah orang yang mendapat harta pusaka, dia tetapkan satu bahagian untuk diinfakkan, diwakafkan, dan niat pahala itu kepada arwah orang yang mati. Ini tanda orang yang berterima kasih. Tapi malangnya apa yang berlaku zaman sekarang tuan-tuan, sangat sedih. Satu orang meninggal dunia, meninggalkan harta yang cukup banyak, berbilion-bilion. Banyak. Kan? Pewaris-pewaris ni, kalau pakat-pakat elok ni, setiap pewaris ni jadi jutawan belaka lah. Cerita kalau bilion-bilion punya harta ni. Kalau kata pakat elok-elok pakat baik-baik, semua jutawan belaka. Jutawan segera jutawan segera. Semua. Tapi dah kaya dapat jutawan segera pun tak boleh juga, nak berebut juga tuan-tuan. Masuk kot bergebut. Kan? Ini kalau orang yang duduk dalam kubur tu, dia katalah, saya rasalah, dia dah nampak waktu tu. Waktu tu dah nampak dah. Mesti dia katanya, kalau aku tahu lah korang ni duk berebut harta pusaka, putus silaturahim, duk bergaduh tak habis-habis, aku sedekah semua sekali lagi bagus.
biar tak payah tinggal harta. Betul tak tuan-tuan? Ha. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kita, harta kita yang sebenarnya apa yang kita makan. Apa yang kita pakai. Kenderaan yang kita pakai. Rumah yang kita tinggal. Itu harta kita. Yang simpan itu belum tentu. Belum tentu. Kita guna, kalau kita sedekahkan, itu harta kita. Mana dia harta kita ni, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita bawa, yang kita tinggal. Itu harta. Dan juga apa yang kita sedekahkan, itu harta kita. Itu maksudnya sedekah ni kita simpan dekat bank. Simpan dekat bank. Bank mana? Bank sana. Bukan bank sini, bank sana. Tapi yang simpan dekat bank sini belum tentu harta kita. Kenapa belum tentu harta kita? Bila kita mati semua jadi milik orang. Bila roh itu dicabut sahaja, kita sudah tidak layak untuk memiliki harta walaupun satu sen. Dah tak ada apa dah. Kalau kita ada tanah, akan ditukar nama. Orang tak datang dah dekat kita tuan-tuan. Abah. Bangun. Ni tanah ni nak tukar nama siapa ni? Orang tak tunggu dah. Kan? Pak mesyuarat adik berakhir, macam mana kita nak buat dengan tanah? Contoh, macam tu. Duit dalam bank. Ni abah, berapa nombor password kad bank? Orang tak tanya dah tuan-tuan. Tak ada dah. Nak abah ni nak sedekah ke mana ni? Orang tak tanya dah tuan-tuan. Cabut je nama. Tak ada apa dah. Yang dapatnya pula ni, apakah mungkin pahala itu akan dikirim kepada si mati? Tinggal selama-lamanya, dan tidak akan dapat. Kenapa? Kematian ni sebenarnya dekat sangat dengan kita. Sangat-sangat dekat. Alam kubur tu adalah sangat dekat. Sangat-sangat dekat. Mati malam ni sebelum subuh esok dah masuk dah. Barzah alam kubur settle. Mati esok pagi sebelum tengah hari tu dah settle dah. Mati tengah hari sebelum maghrib tu dah sangat-sangat dekat. Dan apa yang ada ni semua akan ditinggalkan. Ditinggalkan berapa lama? Tinggalkan sebulan, tinggalkan 2 bulan, tinggalkan 4 bulan, 1 tahun. Tak. Selama-lamanya. Dah tak ada dah. Dah tak ada apa-apa hubungan dah. Yang banyak-banyak juta-juta, bilion-bilion semua dah tak ada apa dah. Tu bukan kamu punya. Betullah kata ulama dalam pada mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta kita yang sebenar yang kita makan, yang kita pakai, yang kita bawa, yang kita guna. Yang simpan belum tentu. Dan yang kita sedekahkan, yakinlah itu harta kita. Allah akan bagi dekat sana nanti, insya-Allah. Jadi dalam hadis ni disebutkan, pertama, perkara yang memberi manfaat setelah kematian ialah menyebarkan ilmu. Ilmu ni secara umum lah, sama ada secara lisan, penulisan ataupun sebagainya. Yang kedua, mushaf Al-Quran yang diwakafkan. Mushaf Al-Quran yang diwakafkan. Yang ni mushaf yang dibaca. Yang ketiga disebutkan sedekah ketika sihat. Tapi dia tak sebut sedekah ketika sakit, tapi dia sebut sedekah ketika sihat. Disebut sihat ni adalah satu syarat secara kebetulan lah. Maksudnya di sini, biasanya orang akan melakukan banyak bersedekah ketika dia sakit. Sedangkan kalau dia sedekahkan ketika dia masih sihat, maka ganjarannya adalah lebih besar lagi. Kenapa?
Kerana sedekah ketika sihat ini adalah lebih besar mujahadah dan susah payah ni. Kena lawan nafsu. Kena lawan nafsu. Sebab bila dia sihat ni, dia nak sedekah ni macam-macam dia akan fikirlah. Nanti aku nak makan apa? Kan? Aku nak makan apa? Harta aku jadi kurang. Harta aku akan jadi sikit. Macam tu. Ini semua adalah bisikan syaitan. Kerana syaitan ni, asy-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan ni dia akan menjanjikan kefakiran. Maksud menjanjikan kefakiran, kalau kamu sedekah, kamu akan jadi miskin. Ini syaitan. Dia punya tambah tolak dia akan kira macam tu. Kau sedekah, harta kau jadi kurang. Kau sedekah, harta kau jadi kurang. Ini syaitan. Dia tambah tolak dia macam tu. Tapi janji Allah pula lain. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ini janji Allah. Allah Taala punya janji pula, apa yang kamu infakkan fahuwa yukhlifuh. Allah akan ganti. Pelik tak? Janji Allah. Tak percaya buatlah. Tengok orang yang banyak sedekah dia jatuh miskin tak tuan-tuan? Tak jatuh miskin pun. Ada tak orang sedekah tapi dia tak ada makan? Dia kebuluran. Ada tak ada? Yang banyak kita nampak ni, orang yang banyak sedekah ni, Allah bagi lagi, tambah lagi. Buat bisnes apa semua menjadi, Allah tambah lagi rezeki dia. Kan? Tu kena yakin. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Bahkan dalam hadis sebut Allah ganti 10 kali ganda. Kan? 10 kali ganda. Bukan je akhiratnya, dunia ni lagi Allah dah ganda ganti. Kena yakin. Jadi sedekah Allah akan ganti. Tapi syaitan pula dia kata sedekah habis miskin. Sedekah habis miskin. Ini cara batulah kita kena yakin. Jika ketika hendak mati seseorang yang sudah tidak boleh lagi menggunakan hartanya, maka ketika itu dia sedekahkan hartanya. Dia masih lagi boleh mendapat pahala tetapi kurang pahalanya. Begitu juga sedekahnya itu ada had, iaitu tidak boleh lebih daripada 1/3 hartanya. Bila satu orang nak mati, hampir mati meninggal dunia, dia nak buat wasiat, nak wakaf apa semua, waktu tu dah tak boleh Dalam hadis yang lain disebutkan 3 perkara, sedangkan dalam hadis ni banyak perkara yang disebutkan yang akan memberi pahala yang berterusan. Jawapannya ia terbagi kepada 3 bahagian yang besar, sama ada ilmu bermanfaat atau sedekah jariah, wakaf masal Quran, bina masjid, rumah musafir terusan, ataupun air telaga, ia termasuk dalam sedekah jariah dan ilmu yang memberi manfaat. Maknanya dia walaupun dalam sebagian hadis disebut banyak, isalus sawab tu cukup banyak, tetapi utama dia punya poin dia 3 je. Sedekah jariah, ilmu yuntafa'a bihi, waladun salih yad'ulah. Itu 3. Sedekah yang mana dia walaupun banyak tapi dia boleh masuk dalam sedekah jariah. Walaupun banyak dia boleh masuk dalam ilmu yuntafa' bihi. Walaupun banyak dia boleh masuk dalam waladun salih yad'ulah. Dia boleh masuk dalam salah satu daripada 3 yang disebutkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkara seperti ini jika sekiranya kita benar-benar yakin apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena ambil berat perkara-perkara seperti ini. Kita kena standby. Untuk rumah kita dekat sana tu, kita kena standby. Rumah kita sebenarnya kat belakang tu, kat dalam kubur tu kan. Kita kena standby. Standby ni macam mana? Buat wakaf, buat itu, buat ni. Supaya apa? Supaya bila kita dah mati nanti ada mari, ada datang. Sebab waktu tu kita pun tak pasti pahala aku ni cukup ke tidak ni. Lepas ke tak lepas ni. Tapi bila ada yang duk masuk, nak semayang tak boleh dah tuan-tuan. Nak puasa dah tak boleh dah. Nak sedekah, nak berzikir tak boleh dah. Waktu tu dah tak laku. Tapi apa yang kita tinggalkan ni, dia ada support lagi. Support.
Kan kata mata tu mungkin dah dosa pahala ni dia lebih kurang sama banyak kan. Tapi asbab ada buat wakaf, ada buat sedekah ini. Jadi dah meninggal dunia pun ada lagi hak siapa tu yang masuk. Tu yang seronok tu. Jadi yang sama banyak tu lama-lama yang baik tu je bertambah. Jadi rugi ke tak rugi? Untung. Sangat-sangat untung. Sebab tu perlu ambil berat atas perkara seperti ini. Dan kita perlu yakin. Sebenarnya kehidupan dunia ni sementara. Kita apa sahaja yang kita dapat di dunia ni adalah pinjaman daripada pencipta kita. Dan satu masa nanti kita akan kembali kepada dia. Dan kehidupan dunia ni Allah hidupkan kita ni sebagai satu tempat ujian. Allah uji kerana Allah nak tengok. Adakah kita nak meyakini dia yang menciptakan segala-galanya, yang memberikan segala-galanya, yang memberikan kehidupan dan kematian, wallazi khalaqal mauta wal hayah, menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu. Dan memang Allah uji untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapakah yang terlebih baik amalannya. Allah uji, nak tengok nak infak ataupun tidak, nak sedekah ataupun tidak, nak buat amalan ataupun tidak. Kan? Di mana masa kita habiskan? Ke mana? Kan? Dan setelah kita mati, dan tidak boleh lagi kita nak ulang balik kehidupan dunia. Tak boleh dah. Satu hadis lagi dijelaskan, laisa yatahassaru ahlul jannah. Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin ma rasbihim lam yazkurullah azza wa jalla. Ahli syurga sekalipun dia tidak akan merasa menyesal, duka cita, kecuali masa-masa yang telah berlalu dalam kehidupan dunia ia tidak ingat kepada Allah. Cuba kita bayangkan, orang dah masuk syurga dah lepas dah. Kalau masuk syurga ni dah tak ada apa dah tuan-tuan. Tak ada apa dah. Nak apa lagi? Semua dapat. Kan? Masuk syurga ni tak ada apa dah. Tapi masuk syurga pun Rasulullah beritahu, orang yang masuk syurga ni pun satu masa dia pun rasalah sikit, rasa rugilah. Rugi pasal apa rugi? Menyesal aku masa kat dunia tak nak buat amal banyak-banyak. Rasa itu. Itu yang dirasakan oleh ahli syurga. Rasalah sikit. Dah masuk syurga pun rasa. Tapi kalaulah satu orang tu tak dapat masuk syurga, betapa besarnya perasaan duka cita tu, betapa besarnya tak boleh nak digambarkan. Sangat rugi. Kita baca satu hadis lagi, beberapa nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla awha ilayya annahu man salaka maslakan fi talabil ilmi sahhaltu lahu tariqal jannah wa man salabtu karimatayhi asabtuhu alaihimal jannah wa fadlun fi ilmin khairun min fadlin fi ibadah wa milakuddin al-wara. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku bahawa barang siapa yang berjalan di atas satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku bahawa barang siapa yang berjalan di atas satu jalan untuk menuntut ilmu, aku akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Barang siapa yang aku mengambil kedua matanya, Allahu Akbar. Barang siapa yang aku mengambil kedua matanya, aku akan menggantikan untuk dua mata itu dengan syurga. Dan kelebihan yang ada pada ilmu adalah lebih baik daripada kelebihan yang ada pada ibadat.
dan akar umbi bagi agama itu adalah sifat wara'. Jadi hadis ini menceritakan tentang kelebihan orang yang kehilangan matanya. Jadi mewahyukan, dalam hadis ini dijelaskan Allah mewahyukan kepadaku. Rasulullah bersabda, Allah mewahyukan kepadaku. Sama ada wahyu itu melalui perantaraan malaikat ataupun boleh jadi tanpa perantaraan. Atau Allah mencampakkan pengetahuan Nabi sallallahu kepada Nabi mengenai perkara itu ke dalam hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau Allah memberitahu pada Nabi pada malam Isra, dan caranya hanya diketahui oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mendapat wahyu daripada Allah SWT dengan berbagai-bagai cara. Dengan berbagai-bagai cara. Kadang-kadang Allah Taala hantar malaikat. Kadang-kadang Allah Taala letakkan dalam hati. Kadang-kadang Allah SWT mendatangkan mimpi. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu situasi dipanggil mi'raj rohani. Mi'raj rohani ini satu perkara yang selalu berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mi'raj rohani. Mi'raj jasmani dan rohani berlaku satu kali, iaitu malam Isra' dan Mi'raj. Jumhur ulama mengatakan Isra' dan Mi'raj itu ia berlaku dengan jasmani dan rohani. Jadi di sini kita tak boleh nak mempersoalkan atau nak memperkatakan apa-apa. Macam mana naik ke langit tak ada udara, tak ada itu, tak ada. Allah yang menciptakan dekat langit tu tak ada udara. Bila Allah nak angkat hamba dia ke sana yang tak ada udara tu, Allah boleh buat. Tak ada benda yang mustahil di sisi Allah. Kan? Nabi Allah Isa alaihissalam diangkat ke langit. Di mana Allah Ta'ala simpan? Allah letak kat mana? Hanya Allah yang tahu. Macam mana cara baginda Isa alaihissalam hidup? Allah yang tahu. Jadi agama ni kita tak boleh nak pakai akal. 100% ni tak boleh nak pakai akal. Jadi Isra' Mi'raj, Nabi diangkat ke langit. Macam mana cara dia? Yang penting kita kena yakin dia yang maha pencipta, dia boleh buat segala-galanya bertentangan dengan asbab, berlawanan dengan asbab ataupun tanpa sebab. Tanpa sebab. Dia maha berkuasa. Dia boleh buat apa sahaja. Kuasa dia boleh buat apa sahaja. Mengatasi segala-galanya. Mengatasi segala mungkinat. Sifat kudrat Allah ni, kalau kita belajar akidah ni, mungkinat akan mengatasi mungkinat. Perkara yang mungkin. Manusia yang naik ke langit, dari segi adat ni kena ada udara. Tapi dari segi kuasa Allah, tak ada udara pun boleh. Allah boleh buat apa sahaja. Jadi itu mi'raj rohani dan jasmani. Ada satu lagi mi'raj yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mi'raj rohani. Mi'raj rohani ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuraqabah dengan Allah SWT, Allah SWT akan angkat roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan mi'raj. Itu sangat selalu berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ketika itu Allah akan memberikan berbagai-bagai wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbentuk seperti mimpi. Jadi sampai sekadar ini sahaja tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT memberi taufik dan hidayah kepada kita dan memberikan kepada kita kefahaman dan juga memberikan kepada kita keyakinan, insya-Allah, supaya kita dapat terus menambahkan amalan kita, meningkatkan amalan kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.